Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam keadaan Najib meringkuk di penjara, ada orang tulis, Najib ni sedang berkelah ke, kata mereka. Semua tu timbul apabila ada desas-desus mengatakan, bahkan telah disahkan oleh Ketua Bahagian di Pekan, mengatakan bahawa Najib salah seorang calon yang akan dicalonkan sebagai ahli parlimen ataupun calon dalam PRU 15 pada kali ini. Itulah sebabnya netizen mengatakan mereka ingat Najib itu berkelah ke di tempat penjara itu, sehingga mereka ada keinginan pula mahu mencalonkan Najib sebagai calon PRU 15. Walau bagaimanapun, ada satu rahsia di saat Najib berada dalam penjara, di tengah-tengah Najib hidup sebagai panduan di penjara, ada satu rahsia Najib yang telah dibongkar begitu luar biasa, yaitu akaun bank Najib terlalu sulit, tahap kerahasiaan tinggi, kata saksi semasa di dalam perbicaraan di mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa akaun semasa peribadi M Islamic Bank Datuk Seri Najib Tun Razak dengan nombor berakhir 694 yang juga dikenali dengan kod M Private Banking MR memiliki tahap kerahasiaan tinggi dan diklasifikasikan sebagai terlalu sulit. Wow, hebatnya. Sampai begitu hebatnya akaun Najib ini kerana terlalu sulit. Walau bagaimanapun, pepatah Melayu kata, setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Bekas pengurus perhubungan M-Bank Cawangan Raja Chulan, Joanna Yu Ping berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan bekas Presiden UMNO yang juga bekas Perdana Menteri berhubung kes dana 1MDB. Najib, 69 tahun, menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubuhan wang haram membabitkan jumlah sama. Dalam keterangannya, Joanna Yu berkata, itu bermakna bukan mudah untuk mendedahkan nama Najib kepada orang lain atau kepada sesiapa sahaja yang mempunyai akses sistem akaun di cawangan berkenaan. Memetik BH, saksi ke-41 pendakwaan itu berkata, beliau bertanya kepada bahagian operasi M-Bank sama ada pelanggan boleh mempunyai akaun dengan 2 nama untuk memasukkan kod nama dan diberitahu bahawa tiada masalah untuk berbuat demikian kerana ia adalah akaun berasaskan projek korporat yang dirujuk dengan nama projek mereka. Saya ingin menyatakan di sini bahawa dalam semua urusan saya dengan pelanggan persendirian, ini adalah kali pertama akaun individu menggunakan kod nama. Biasanya kod nama diberikan kepada akaun projek korporat tertentu. Berhubung cadangan menggunakan kod nama bagi akaun itu, saya masih ingat bahawa ini adalah permintaan dan cadangan Jolo, ahli perniagaan dalam buruan, iaitu Leo Teok Jo, dan dia juga meminta akaun ini diklasifikasikan sebagai terlalu sulit. Saya tidak ingat siapa yang memberikan kod M Private Banking MR. Saya hanya tahu bahawa terdapat perbincangan untuk menggunakan kod nama bertujuan melindungi maklumat dan memelihara sensitiviti akaun, katanya. Joanna berkata beliau dimaklumkan oleh Chia Tek Kuang yang ketika itu pengarah urusan kumpulan AmBank bahawa perkara berkenaan sudah dimaklumkan kepada Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Sementara itu, ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya Datuk Seri Gopal Sriram pada sesi pemeriksaan utama, Joanna berkata beliau tidak pernah bertemu secara peribadi dengan Najib. Sebaliknya, segala urusan perbankan adalah melalui Ketua Pegawai Pelaburan CIO 1MDB ketika itu, Nik Faisal Arif Kamil dan Jolo. Joanna berkata, walaupun Nik Faisal dilantik sebagai pemegang mandat akaun, Najib masih pemegang akaun berkenan dan bertanggungjawab,
terhadap transaksi dalam akaunnya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sukera bersambung pada 7 November ini. Sekian dulu untuk kali ini. Pendedahan demi pendedahan luar biasa berkaitan akaun-akaun Najib mula terdedah. Sama ada Najib adalah orang yang bertanggung jawab dalam isu kes penyelewengan dana dana ataupun menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 20.3 bilion dan pengubahan wang haram ini hanya Tuhan yang tahu dan kita tunggu nanti dalam keputusan pada akhir perbicaraan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Kita jumpa lagi. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Najib Razak gagal menunjukkan keadaan luar biasa untuk menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadapnya berkaitan penyelewengan kes dana SRC Internasional Sdn Bhd. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarud mengatakan bekas Perdana Menteri juga gagal mengemukakan sebarang justifikasi bagi membolehkan Mahkamah Persekutuan menggunakan budi bicara menyemak keputusan panel terdahulu pada 23 Ogos lalu yang menolak rayuan akhirnya. Katanya pendapat Najib selaku pemohon bahawa keputusan terdahulu wajar disemak adalah salah dan tanpa merit serta satu penyalahgunaan proses mahkamah. Beliau menyatakan pasukan pembelaan baharu yang mewakili Najib diketuai oleh Datuk Hisham Teh Poh Tek tidak mempunyai alasan yang sah untuk memohon penangguhan selepas menerima brief bersama tarikh pendengaran yang ditetapkan bermula 15 Ogos lalu menurut utusan hari ini. Menurutnya, peguam itu tidak boleh menarik diri sesuka hati kerana beliau kekal mewakili Najib selepas tarikh pendengaran ditetapkan. Namun Hisham Teh enggan berhujah dalam rayuan utama sehingga 23 Ogos lalu. Tiada pertimbangan dalam rayuan utama kerana penghakiman muktamad diberikan pada pukul 4 petang 23 Ogos 2022, ujar afidavit itu. Sehubungan itu, beliau memohon mahkamah tidak melaksanakan budi bicara di bawah Kaedah 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 serta menolak permohonan semakan yang dikemukakan oleh Najib. Muhammad Ashraf menyatakan demikian ketika menjawab afidavit sokongan yang diikrarkan oleh Najib pada 6 September lalu. Dalam afidavit jawapannya, Muhammad Ashraf menyatakan kes ini tidak menunjukkan keadaan yang istimewa yang mewajarkan semakan dilakukan kecuali bidang kuasa itu disalahgunakan sebagai laluan untuk rayuan lanjutan. Katanya lagi, permohonan semakan wajar ditolak kerana bidang kuasa sedia tidak seharusnya disalahguna kerana ia akan menyebabkan proses litigasi yang berterusan tanpa penghujung. Pada 6 September lalu, bekas Perdana Menteri memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan manakala pengurusan kes kali pertama ditetapkan pada 21 Ogos yang lalu. 21 Ogos ini. Maafkan saya, 21 Ogos ini. Sekian dulu untuk kali ini. Terus ikut channel ini. Bye. Selamat malam, salam sejahtera. Najib tak habis-habis dengan dramanya. Sejak bermula dalam perbicaraannya di mahkamah sehinggalah sudah masuk ke dalam penjara, drama Najib tak habis-habis lagi. Yang terkini ialah apabila Najib ditanya bolehkah berkempen atau tidak. Jawapan daripada itu, Jabatan Penjara Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi, Najib tidak boleh berkempen. Najib hanya boleh berkempen di dalam penjara sajalah kalau macam begitu. Yang kedua, persoalan drama yang kedua yang hangat pada hari kemarin ialah, bolehkah Najib dicalonkan semula? Tetapi salah seorang peguam hari ini menyatakan bahawa
Najib sudah tidak layak lagi menjadi calon kerana telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda melebihi RM2,000. Selain daripada itu, hari ini juga Anwar menyindir kalau Najib nak mahu jadi calon juga ataupun nak mau masuk kempen juga, Anwar kata beri Najib perlembagaan Malaysia. Mustahil lah Najib tak faham perlembagaan Malaysia kan? Ataupun memang sengaja buat tak faham peguam-peguam Najib ni. Hari ini pula, satu keputusan yang agak malang bagi Najib datang daripada Mahkamah Persekutuan ialah apabila seorang peguam mengatakan Najib gagal tunjuk keistimewaan semak keputusan Mahkamah Persekutuan. Apa ceritanya saudara-saudara? Najib telah pun memfailkan semakan kehakiman atas kes SRC internasionalnya. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi ialah peguam kata